Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Niaga Awani bersama saya Najib Arif, dan untuk 1 jam 30 minit yang akan datang kami akan bawakan pelbagai perkembangan data terkini dan juga sudah pasti berkaitan dengan pasaran juga dan apa yang anda perlu tahu berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan juga perniagaan di Malaysia dan juga antarabangsa. Baik, kita mulakan dengan data pertama yang dikeluarkan oleh DOSM ataupun Jabatan Perangkaan Malaysia. Ini berkaitan dengan tahap kesejahteraan rakyat Malaysia yang meningkat 2.5% pada tahun 2022 disumbang oleh pertumbuhan positif kesejahteraan ekonomi dan juga sosial. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dalam laporan Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia IKRM 2022, dan sudah pasti kesejahteraan ekonomi terdiri daripada 5 komponen, iaitu pengangkutan, komunikasi, pendidikan, pendapatan dan juga pengagihan dan persekitaran kerja. Dan sudah pasti kesejahteraan sosial pula meliputi 9 komponen, iaitu antaranya perumahan, hiburan dan rekreasi, keselamatan awam dan penyertaan sosial, tadbir urus, kebudayaan, kesihatan alam sekitar dan juga keluarga. Dan sudah pasti apa yang kita ingin melihatlah data terkini keadaannya. Kalau boleh saya bawakan data yang terlebih dahulu supaya kita faham kedudukan semasa. Ini apa yang dikeluarkan oleh DOSM pada sebelum ini berkaitan dengan Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2022. Kalau kita melihat data pertama sekali untuk melihat, okey, saya akan bagi gambar 3 untuk kita melihat perkara ini. Pertama sekali kita melihat secara keseluruhannya mata dia untuk IKRM ataupun Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2022 ini. Pada tahun 2021 kalau anda lihat ada 118.3 mata. Tetapi pada tahun 2022 kalau kita lihat 121.2 mata, meningkat 2.5% seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Pecahannya kepada dua perkara yang saya sebutkan tadi, subkompositnya, iaitu subkomposit sosial sebagai contoh. Kalau kita melihat pada tahun 2021 sebagai contoh adalah 114.3 berbanding dengan tahun 2022 pada 114 ataupun 116.4 mata, peningkatan 1.8%. Tetapi yang paling penting untuk kita berikan tumpuan pada jam ini adalah subkomposit ekonomi. Kalau kita melihat peningkatannya 3.6% pada tahun 2021, 125.5 mata meningkat kepada 130 mata. Okey, itu kalau kita bayangkan dua subkomposit ini. Kita pecahkan kepada subkomposit ekonomi sebagai contoh. Di bawah ini ada 5 cabang yang kita berikan perhatian. Peningkatannya kalau kita lihat di bawah pengangkutan sebagai contoh meningkat daripada 123 kepada 132.9. Komunikasi juga meningkat kepada 130 dan juga pendidikan meningkat kepada 137, dan begitu juga pendapatan dan pengagihan. Ini penting sekali. Pendapatan dan pengagihan meningkat daripada 118 kepada 124 mata pada tahun 2022. Dan akhir sekali persekitaran kerja. Ini penting juga, meningkat dari 124.9 kepada 125 pada tahun 2022. Ini adalah subkomposit ekonomi di bawah Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2022. Okey, kalau kita melihat juga untuk subkomposit sosial sebagai contoh, ada 9 perkara yang digariskan. Kalau kita melihat dari segi perumahan, ada peningkatan. Hampir kesemua ada peningkatan kecuali beberapa perkara yang ingin saya berikan tumpuan. Tadbir urus ada sedikit penurunan dari 123.7 kepada 120.8. Penyertaan sosial juga ada sedikit penurunan 130 kepada 130.3 kepada 130.2, sedikit saja penurunannya. Begitu juga dengan keselamatan awam sebagai contoh. Tahun 2021 139.2 dan tahun 2022 kita menyaksikan 126.1. Ini adalah keselamatan awam kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat yang lain, keluarga, alam sekitar, kebudayaan, perumahan dan juga hiburan dan rekreasi mencatatkan peningkatan untuk subkomposit sosial itu sendiri. Okey, itu yang kita fahamkan juga keadaannya. Kalau kita melihat perbezaan mengikut negeri, ini penting kerana ada 3 negeri yang paling atas mencatatkan IKRM yang lebih tinggi. Kalau kita melihat antaranya, pertama sekali Perlis, kalau kita boleh bawakan. Perlis ini, kalau kita melihat, pada tahun 2021, IKRM mereka adalah 112.3. Ini ya. Tetapi pada tahun 2022 meningkat kepada 115.2, peningkatan di situ. Yang kedua juga Perak mencatatkan peningkatan antara 3 tertinggi, iaitu 116.1 pada 2021 kepada angka terkini 2022 118.5.
Dan kalau kita lihat antara negeri yang ketiga tertinggi juga, Sarawak sebagai contoh, Sarawak mencatatkan peningkatan daripada 116.7 pada tahun 2021 kepada 119.5 pada tahun 2022. Ada juga negeri yang mencatatkan peningkatan serba sedikit, ada juga yang sedikit lemah pada tahun 2022. Tetapi kalau kita melihat, itulah perbezaan antara negeri yang dapat kita bandingkan pada waktu ini. Sudah pasti kita ingin melihat bagaimanakah data ini mencerminkan kesejahteraan hidup rakyat pada ketika ini. Kita bawakan tetamu kita yang sudah pun berada di talian pada ketika ini, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Assalamualaikum Dr. Afzal Nizam, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Nega Awani untuk jam ini. Baik. Dr. Afzal Nizam, subkomposit kesejahteraan ekonomi sebagai contoh kita berikan tumpuan ada 5 perkara, merekodkan peningkatan 3.6% pada 2022 kepada 130 mata ini berbanding dengan 125.5 mata pada tahun 2021. Mungkin respon doktor sendiri kepada peningkatan ini dari sudut subkomposit ekonomi ini. Okey, bagi saya data ni sangat orang kata tu inline ataupun setara dengan apa yang telah dilaporkan dari sudut keluaran dalam negara kasar tahun lalu, yang mana negara mencatatkan pertumbuhan yang tinggi 8.7%, dan saya kira apabila border ataupun sempadan antarabangsa dibuka pada 1 April 2022, itu juga banyak menyumbang kepada aktiviti ekonomi yang lebih aktif lah. Dan saya kira indeks kesejahteraan rakyat Malaysia ni dalam subkomposit ekonomi dari segi sudut pengangkutan tu jelas menunjukkan bahawa ianya amat selari dengan apa yang telah berlaku dari sudut bagaimana ekonomi kita dibuka akibat daripada improvement dari sudut kes-kes COVID-19 pada tahun lalu. Jadi saya kira satu bacaan yang sangat inline. Cuma respon saya secara keseluruhannya, Najib, saya melihat indeks kesejahteraan rakyat Malaysia ini merupakan satu usaha oleh pihak DOSM untuk kita menilai ekonomi kita dengan lebih balance, lebih orang kata tu setara lagi, kerana kita tidak hanya menumpukan kepada aspek kuantitatif tetapi juga kita mengambil kira aspek kualitatif, iaitu dari segi subkomposit sosial. Jadi saya memandang satu perkara data ini satu yang positif dan diharapkan ia dapat membantu kerajaan dalam merangka dasar yang lebih tuntas lagi. Okey, saya suka apabila doktor menyebutkan tentang kita bukan hanya melihat kepada kuantitatif tapi kualitatif, kerana ialah kesejahteraan hidup ini penting. Kalau kita bercakap soal gaji lebih tinggi tetapi realiti di bawah rakyat berduka dan sebagainya, tidak sejahtera, ini juga tidak mencerminkan kejayaan mungkin. Tapi kalau kita berbalik semula kepada perkara ini menuju ke tahun 2024, banyak perkara yang mungkin akan menyebabkan kebimbangan rakyat ini terhadap ekonomi mungkin timbul. Inflasi sebagai contoh, subsidi bersasar RON 95 yang mungkin akan dilaksanakan, pelaksanaan gaji progresif. Mungkin bagaimana untuk melihat ke semua perkara yang sudah pun kita tahu yang bakal dilaksanakan oleh kerajaan, mungkin sedikit sebanyak akan menyumbang kepada kegusaran ini ataupun angka kesejahteraan kita. Bagaimana untuk membaca keseluruhannya? Betul, Najib. Ini dengan data ni saya kira ia dapat orang kata tu mewujudkan satu keseimbangan lah. Okey, dari satu segi pihak kerajaan mahukan kedudukan fiskal mereka tu dalam keadaan yang lestari. Jadi antara usaha mereka adalah untuk merasionalisasikan subsidi termasuk RON 95 lah. Dan kita sedia maklum apabila RON 95 ini dikurangkan subsidi dia, maka ia akan memberi kesan kepada inflasi negara dan ini akan mengakibatkan kurangnya kuasa beli rakyat. Jadi ini memberi isyarat bahawa perlu ada suatu keseimbangan dari segi approach, mungkin dari segi kuantum untuk kerajaan mengubah subsidi tersebut perlu dilaksanakan dalam kadar yang berhati-hati, dalam keadaan yang perlahan supaya impak kepada kos sara hidup itu tidak keterlaluan. Itu yang pertama. Kedua, yang penting dari segi bagaimana bantuan kerajaan itu untuk lebih bersasar, dan saya kira dalam meningkatkan kuasa beli rakyat itu adalah satu perkara yang penting. Dalam hal ini saya nampak mungkin bagaimana peruntukan sumbangan tunai rahmat itu boleh ditingkatkan, boleh dijadikannya lebih orang kata itu bersasar, adalah sesuatu yang saya kira tepat untuk dilaksanakan, kerana bantuan bantuan tunai ini sememangnya akan dapat meringankan beban rakyat dalam tempoh jangka masa pendek. Jadi dengan berbekalkan data IKRM ni ataupun indeks kesejahteraan rakyat Malaysia ni, saya rasa ia dapat orang kata tu bagi satu isyarat yang jelas kepada kerajaan untuk merangka dasar supaya ianya dapat orang kata tu menghasilkan satu outcome yang kita mahukan, iaitu satu segi kita mahukan kedudukan kewangan kerajaan dalam keadaan yang baik, satu segi
yang lain pula kita mahukan kesejahteraan rakyat berada dalam keadaan baik, termasuklah kesihatan mental dan sebagainya, supaya kita dapat mencapai satu pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan adil. Okey. Dr. Absani Sam, kalau kita melihat kembali datanya, kalau kita melihat sub-komposit sosial sebagai contoh, dalam 9 perkara yang digariskan di bawah sub-komposit sosial ini, beberapa perkara yang rapat dengan orang ramai yang menyumbang kepada kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, perumahan meningkat, penyertaan sosial ataupun penyertaan hiburan dan rekreasi meningkat. Kita menyaksikan juga kesihatan meningkat. Kita menyaksikan keluarga juga peningkatan datanya dan juga begitu juga kebudayaan. Ini data-data yang sangat penting untuk kita melihat. Bagaimana kita melihat data ini 2022 adalah meningkatkan peningkatan, tapi kita tahu bermula tahun ini dan juga bergerak ke hadapan, kerajaan mungkin akan melaksanakan lebih banyak rasionalisasi subsidi yang mungkin akan serba sedikit mengganggu apa yang mereka rasakan sejahtera di bawah subkomposit seperti ini. Bagaimana untuk kita melihat keseimbangannya? Sebab tadi doktor menyebutkan bahawa bantuan tunai itu boleh diperluaskan lagi. Tetapi kalau kita melihat kepada langkah kerajaan mungkin untuk mengawal defisit dan sebagainya, ini mungkin ada keseimbangan tertentu yang perlu dicapai untuk mencari strike a balance ini di peringkat kerajaan dan pemahaman di peringkat rakyat itu. Adakah ini cabaran yang besar pada ketika ini? Betul, Najib. Saya rasa itu memang satu cabaran yang besar dalam era yang mana media sosial memainkan peranan yang penting dalam penyaluran maklumat, juga memainkan peranan yang penting dalam bagaimana kita membentuk persepsi yang jelas bagi di kalangan rakyat lah. Dan di sini saya rasa seperti biasa selalu saya katakan, strategi komunikasi itu perlu dilaksanakan dengan lebih halus, dengan lebih jelas, supaya rakyat memahami kenapa rasional untuk melaksanakan dasar sedemikian rupa. Kerana sudah pasti akan ada beberapa pandangan daripada di kalangan rakyat kita tentang bagaimana dasar ini dilaksanakan dan kesannya kepada rakyat. Dan kita kalau tanpa maklumat yang jelas, sudah pasti ia akan mewujudkan satu senario yang besar, dan ini akan mengakibatkan sentimen, mengakibatkan rasa yang kurang senang. Sudah pasti akan menjejaskan produktiviti di kalangan para pekerja. Jadi saya nampak antara perkara yang perlu ditekankan adalah aspek komunikasi supaya jelas. Dan bila saya kata jelas itu bukan semata-mata data, tetapi rasionalnya dari segi penyampaiannya supaya dalam bahasa yang mudah, supaya rakyat dalam segala bentuk golongan boleh memahami apa yang hendak dicapai. Jadi saya rasa strategi komunikasi itu perlu ditekankan dengan lebih baik lagi. Okey, Dr. Akhir sekali, kalau kita melihat itu adalah langkah-langkah di peringkat domestik, cabaran di peringkat domestik dan juga apa yang kerajaan melaksanakan di bawah kawalan kerajaan. Tetapi ada juga faktor-faktor luar kawalan negara. Faktor luaran sebagai contoh, ada banyak perkara yang menyumbang kepada kesejahteraan hidup kita pada akhirnya. Sebagai contoh, perang di Ukraine, akhirnya harga dedak mahal, harga barangan lain terjejas, bekalan dan sebagainya. Akhirnya harga di peringkat tempatan juga mahal. Itu sebagai contoh. Kalau kita melihat juga perang-perang lain dan juga ketegangan geopolitik yang berlaku, mungkin juga akan menyumbang kepada faktor akhir kita dari segi dalam konteks kesejahteraan. Bagaimana kita melihat faktor-faktor luar ini juga memainkan peranan yang penting dan juga memberikan impak besar kepada Malaysia, dan apa yang boleh kita lakukan kalau perkara itu agak di luar kawalan kita? Betul saja. Ianya memang bukan di dalam kawalan kita kerana dia faktor luaran. Jadi di sini pertama bagaimana rakyat kerajaan lah bagaimana ia melaksanakan dasar yang kurang popular ini, kerana yang penting untuk memastikan kedudukan itu berada dalam keadaan baik. Jadi yang penting sekarang adalah kuantum ataupun pace bagaimana ianya dilaksanakan. Jadi sebaik-baiknya biarlah ianya berlaku dalam keadaan yang sederhana, tapi ianya jelas. Jadi konsisten itu juga penting. Kemudian saya rasa memandang isu berkenaan dengan apa yang berlaku di luar sana, sudah pasti nilai ringgit juga akan terjejas, dan saya kira apa yang perlu kita laksanakan adalah bagaimana kita mengambil kesempatan untuk kita ambil situasi dalam suasana yang boleh memberi advantage pada kita. Contoh, bagaimana kita nak melaksanakan ataupun meningkatkan kompetitif kita dalam sektor pelancongan sebagai contoh. Kerana kita tahu negara kita ini mempunyai tarikan pelancongan yang baik dan sebagainya, dan bagaimana kita mengambil kesempatan dengan nilai mata wang yang ringgit ini akan diterjemahkan dalam aktifnya sektor pelancongan. Jadi saya kira mungkin itu salah satu perkara yang boleh difokuskan tentang bagaimana kita untuk
mendepani cabaran yang akan kita hadapi bertahun hadapan. Okey, Dr. Fazal Nizam, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada jam ini. Itu kita mengulas kepada bagaimana untuk melihat kepada indeks tersebut, kesejahteraan kita bergerak ke hadapan, cabaran akan ada tetapi bergantung juga kepada bukan saja dasar sebenarnya, tapi melihat juga kepada bagaimana rakyat menerima perkara tersebut, memahami perkara tersebut sekiranya disampaikan dengan baik, dan faktor luaran juga memainkan peranan yang penting untuk kita melihat bagaimana kita berdepan dengan situasi yang luar kawalan kita, dan kita campurkan ke semua ini untuk melahirkan satu kesejahteraan yang paling penting. Dr. Fazal Nizam juga menyentuh tadi soal bagaimana data seperti ini tidak hanya perlu menjadi data tapi juga menjadi panduan kepada bagaimana untuk kita merangka dasar kita dalam memastikan keseluruhan aspek pembangunan ataupun kehidupan rakyat itu sebagai contoh dapat dimajukan dengan lebih jaya, bukan hanya soal pendapatan tapi juga kesejahteraan secara keseluruhannya. Okey, kita akan berhenti seketika. Selepas ini ada lagi data yang saya bentangkan dan juga ulasan bersama dengan pakar selepas ini.